ataupun wanita yang mubtada'ah tidak mumayyizah. Dengan surah dia melihat dengan satu sifat ataupun tidak mendapati syarat tamyiz, maka mengikut pendapat yang azhar, mengikut qaul yang azhar, bahawasanya haid ni adalah 1 hari 1 malam dan tuhurnya adalah 29 hari. Au mubtada'atan la mumayyizatan bi an ra'atu bi sifatin aw bi sifatain matalan lakin faqadat syarta tamyizin min syurutihi sabiqati bal adharu anna haidhaha yawmun wa laylatun wa tuhruha 29 baqiyatu syahri. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Buka ni buku ni. Tiga puluh lima. Allahu Akbar kabira. Baca tu, bagi mubtadi'ah tengah perenggan apa? 2. Perenggan nombor 2 bawah nombor 4. Bagi apa tadi? Bagi mubtadi'ah mumayyizah untuk bulan pertama. 35. Bagi mubtadi'ah mumayyizah bulan pertama. Nampak tak? Kita masih lagi dalam mubtadi'ah mumayyizah. Ini mumayyizah kan? Mumayyizah. Ada lagi perbahasan yang berbaki. Setelah kita mempelajari syurutut tamyiz yang 4, tampaknya seseorang mustahadah itu tidak dipanggil mumayyizah. Maka kita boleh senaraikan ratusan contoh yang tidak cukup syarat tamyiz. Dan tidak cukup syarat tamyiz ni dia akan berguna untuk naw' yang seterusnya. Naw' yang seterusnya iaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah adalah yang mubtadi'ah yang tidak cukup syarat tamyiz. Sebelum kita masuk kepada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ada beberapa masalah berkaitan dengan bahagian pertama ataupun naw' pertama daripada mustahadah, iaitu mubtadi'ah mumayyizah. Baca. Bagi mubtadi'ah mumayyizah untuk bulan pertama yang darah kuat keluar dahulu, dia diwajibkan mandi setelah darah yang dikeluarkan genap 15 hari 15 malam. Dan dia diwajibkan Duduk. Dan dia Apa dia? Dia jadi mubtadi'ah mumayyizah. Maksudnya dia kali pertama keluar darah. Dia hanya tahu dia istihadah bila darah dia telah melebihi 15 hari. Sebelum darah dia melebihi 15 hari, dia tak tahu. Faham tak? Contohnya, surah masalah dia 9, 10. Maksudnya 9 kuat dan 10 lemah. Semuanya berapa hari? 19 hari. Tulis. Semuanya 19 hari.
Tetapi dia belum tahu dia itu adalah mustahadah, melainkan setelah dia berada pada hari yang ke-16 keluar darah. Faham tak? Walaupun kita tulis 9 itu adalah haid, 10 itu adalah istihadah kan? Bukan maknanya dia hari ke-16 ataupun hari ke-10 terus mandi. Sebab kita kata hari ke-10 istihadah. Boleh tak jadi? Hari ke-10 dia terus mandi. Sebab katanya kaedahnya yang lemah itu istihadah, yang kuat itu haid. Maknanya hari ke-10 bukan haid. Bila bukan haid kena sembahyang, mandi. Pada hari ke-10 dia tak tahu lagi dia istihadah. Dia hanya tahu nanti. Sebab itu dia akan berkekalan sebagai orang yang haid sampai hari ke-15. Hari ke-16 barulah dia tahu dia istihadah. Pada ketika itu barulah dia cek diri dia. Rupa-rupanya diri dia adalah ada darah kuat dan ada darah lemah. Maka pada hari ke-16 dia mandi. Okey, dia mandi. 16 dia mandi kan? Pada hari ke-16 dia mandi. Dan dia sembahyang. Dan begitulah keadaan dia. 16, 17, 18, 19. Kemudian dia berhenti. Jadi 16, 17, 18, 19 dia akan solat seperti dia akan solat dengan solatnya daimil hadas kan? Dia akan solat dengan solatnya daimil hadas. Sekarang ni kita telah kata haid dia hanya 9 hari. Faham? Haid dia hanya 9 hari. Pada hari ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 kan? Dia semayang ke tak? Tak semayang kan? Sedangkan hari itu bukan haid. Betul tak? Cuma dia tak semayang hari itu sebab dia sangka itu haid. Jadi oleh kerana hari itu telah dihukum sebagai bukan haid, sebenarnya suci ataupun istihadah, segala solat pada hari tersebut perlu diqadha. Faham? Jadi bila kita terangkan istihadah, kena terangkan kalau dia kena qadha solat berapa hari. Jadi kaedah dia 9, 10 kan? 9, 10. Jadi 15 tolak 9 buat je. 15 tolak 9, 6 hari. Maksudnya tulis kat tepi QS. Tulis kat tepi. Dia kena qadha solat 6 hari. Faham? Itu penjelasan yang penuh untuk dia. Kena bagi tahu dalam surah ni. Dia kena qadha solat. Betul lah kan? Kalau kes dia macam ni. Kalau kes dia lain, kamu kira sendiri je lah. Contohnya kita bagi 9, 15. Bukan 9, 15. 5 kuat, boleh bawa. Kemudian 20 lemah. Maka yang mana haid? Okey. Qadha solat berapa hari? 10. Jadi tulis kat tepi QS 10. Faham kan? Begitulah seterusnya. Dia nanti akan ada qadha. Dia kena jawab, kena penjelasan penuh, kena bagi tahu bila dia kena mandi. Bila? Berapa hari kena qadha solat? Dan berapa hari kena qadha puasa kalau ada. Bukan semua surah ada qadha puasa. Dan bukan semua surah ada qadha solat. Kalau ada, bagi tahulah. So dalam surah ni dia bila dia kena mandi? Hari ke-16. Bila dia berapa hari kena qadha solat? Tengok masing-masing. Qadha puasa tak ada. Qadha puasa? Qadha puasa ada lah. Qadha puasa berapa hari? Tengoklah contohnya
kes yang 5-20 tadi kan. 5-20. Dia qada puasa ni sebanyak hari yang dia tak puasa. Sebanyak hari yang dia tak puasa, dia qada. Qada solat ni kan lain. Hari yang dihukum haid tak kena qada. Hari yang tidak dihukum haid baru kena qada. Jadi qada puasa senang je. Hari Ramadan berlalu 15 hari, dia tak puasa. Maka 15 hari lah yang kena qada. Okey. Okey, duduk dulu. Duduk dulu. Macam mana sambung? Bagi mubtadi'ah, Okey, bila kita bincangkan istihadah, perkara ni perlu diterangkan. Bila mandi, berapa hari qada solat, berapa hari qada puasa. Yang seterusnya kena terangkan apa yang dia kena buat bulan depan kalau berlaku keluar darah. Macam? sedangkan untuk bulan kedua dan selanjutnya dia diwajibkan mandi sewaktu-waktu darah yang dikeluarkan sudah berganti darah lemah. Ni lain. Bila bulan kedua, bulan pertama dia mandi pada hari ke-16. Bulan kedua, bila darah tukar je daripada kuat ke lemah, terus mandi. Contohnya 5 hari, lepas 5 hari ke-6 terus tukar kepada apa? Kepada darah lemah. Terus dia mandi. Faham? Terus dia mandi, mengambil adat bulan lepas. Iaitu apa adat bulan lepas? Adat bulan lepas dia ini adalah mumayyizah. Itu maksud adat. Dia ambil adat bulan lepas, dia mumayyizah. Maka dia andaikan bulan kedua ni pun mumayyizah. Tapi tak semestinya. Dia andaikan bulan kedua ini mumayyizah. So bila bertukar saja darah kuat kepada darah lemah, terus mandi dan terus solat. Ihtiyat. Kemudian Dan pada bulan-bulan ini dia tidak mempunyai hutang solat. dalam mula-mula ini dia tak adalah hutang solat sebab dia mandi pada waktunya. Yang ni dia mandi lambat. Bulan pertama kan. Tapi bulan-bulan seterusnya dia mandi pada waktunya, maka tiadalah yang dikatakan sebagai hutang-hutang solat. Seterusnya, Sedangkan mubtadi'ah mumayyizah yang darah kuat di akhir, maka wajib menunggu selesai darah kuat. sedangkan Mubtadi'ah mumayyizah yang darah kuat di akhir, maka wajib menunggu selesai darah kuat. wajib dia menunggu selesai darah kuat. Wajib dia menunggu masuk. Selesai ke masuk? Wajib dia menunggu Selesai darah. darah kuat di akhir. Sebab tu dalam kitab ada kemungkinan satu orang perempuan ni sebulan dia tak semayang. Sebulan. Contoh. Tulis contoh. Dia keluar darah. Keluar. Hari ke-16 masih keluar. Faham? Hari ke-16 masih keluar. Cuma masalah dia ni masalah bulan kedua ni. Bulan kedua. Mula-mula darah keluar. Darah yang keluar tu warna merah. Lemah dulu. Tapi dia tak boleh hukum yang dia pada bulan itu adalah mumayyizah. Sebab mungkin yang lepas merah tu bawah daripada merah kan. So dia kena tinggalkan sembahyang apa semua. Tiba-tiba masuk ke hari ke-16, darah keluar warna hitam. Faham? Darah yang keluar tu warna hitam. Kan kita kata pada bulan seterusnya dia pakai kaedah warna darah kan. Bila kuat dia haid, bila lemah dia istihadah. Maknanya 15 hari pertama yang darah keluar tu sebenarnya dia istihadah, bukan haid. Dia hanya tahu keadaan itu bila darah bertukar warna. Surah yang tadi kita kata bila bertukar warna dia mandi kan. Itu bila kalau darah pertama kuat, darah kedua lemah. Kuat tukar lemah terus mandi. Tapi masalahnya terbalik. Lemah tukar jadi kuat. Maka bila bertukar lebih kuat, maka ternyata yang keluar selama ni istihadah. Yang sekarang ni haid, maka dia teruskan terus.
Sampai darah tu contohnya kuat tu 14 hari berhenti. Habis. Maka dia jadi 15 campur 14. Berapa? Tulis. Bismillah. Tapi dia punya praktikal dia. Yang ni teori dia. Tulis je 15, 14. 15 lemah. Pada bulan kedua, bila darah keluar, dia tinggalkan solat. Dia perilaku seperti orang haid. Sampailah darah bertukar, tapi bertukar ke lebih kuat. Maka dia kena teruskan tinggal solat dan tinggalkan apa sahaja, sehingga darah tu berhenti. Contohlah darah ni berhenti dengan berhenti yang cukup syarat tamis, iaitu darah kuat ni 14 hari je. Maka kesimpulannya apa? Dia punya istihadah 15 berapa hari? 15 hari. Haid dia 14 hari. Berapa hari kena qada solat? Jadi bila dia mandi? Dia akan mandi setelah putusnya darah, iaitu hari ke 29, 30. 30 dia mandi. Faham tak? Ini andaian kalau darah ni macam ni. Kalau kita andaikan, ini masalah seterusnya. 15 darah kuat keluar, hari ke-16 darah kuat pula, maka dia berhenti. Dia teruskan lagi, tinggalkan solat, puasa. Tiba-tiba darah kuat tu keluar 17 hari. Faham? Betul? 15, 17. Bila darah kuat tu keluar 17 hari, ternyata apa? Ternyata apa? Ternyata dia ghairu mumayyizah. Bulan pertama mumayyizah, bulan kedua ghairu mumayyizah. Boleh jadi macam tu. Faham? Dia dah tinggal solat 32. Bukan 32 lah. Sebenarnya bila darah kuat tu dah lebih je 16 hari, dia kena buat apa? Bila darah kuat tu dah lebih saja 15 hari, makna ternyata rupanya bulan ni dia ghairu mumayyizah. Maka dia kena amalkan diri dia dengan amalan apa? Ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah yang macam mana? Ghairu mumayyizah yang ada adat ke? Tak ada adat. Ada adat. Faham? Ini sebab bulan kedua kan. Dia juga, yang kes ni juga boleh berlaku pada bulan pertama, dan dia punya hukum lain. Faham? Nampak tak? So, setiap hari kena muzakarah. Dia boleh bertukar. Bulan pertama ghairu mumayyizah, bulan kedua mumayyizah. Boleh tak? Boleh tukar-tukar. Okey, duduk. Maka apa perlu dia buat? Dia buat seperti dia orang ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah yang macam mana? Kalau perkara ini berlaku bulan kedua, dia adalah mu'tadah ghairu mumayyizah. Kalau perkara ini berlaku pada bulan pertama, dia mu'tadah ghairu mumayyizah. Yang kita akan baca lepas ni dalam kitab. Tapi kita baca lagi. Kita akan baca pula masih lagi dalam masalah mumayyizah, tingkatan-tingkatan darah. Baca. Peringatan. Jika wanita mengeluarkan darah 3 tingkatan. Ada surah dalam masalah mumayyizah ni, darah keluar 3 tingkatan. Dhaif, adhaf, qawi, dhaif, adhaf. Kuat, lemah, sangat lemah. Itu dipanggil 3 tingkatan. Baca. Jadi kuat, lemah dan lebih lemah. Makanya dia hukumi haid adalah darah. Jadi dalam surah ni maka fuqaha membincangkan nak kira macam mana pula ni. Tadi kita guna kaedah yang lemah adalah istihadah, yang kuat adalah haid. Bagaimana kalau lemah dan lebih lemah? Jadi lemah tu nak letak belah mana? Nak letakkan sebelah kuat ke dalam kelompok kuat? Maksudnya lemah tu kita akan hukum sebagai haid. Ataupun lemah itu kita letak dia dalam kelompok lebih lemah, maka dia duduk dalam
istihadah. Maka jawapan dia Maka yang dihukumi haid adalah darah kuat dan darah lemah dengan 3 syarat. Iaitu pertama, darah lemah itu berada dalam kelompok kuat. Maksudnya darah kuat campur dengan darah lemah adalah haid. Darah sangat lemah istihadah. Dengan beberapa syarat. Cukup syarat ni barulah kaedah tadi dipraktikkan. Berapa syarat? 3 syarat. Pertama, darah kuat keluar lebih dahulu. Darah kuat keluar lebih dahulu. Yang kedua, antara darah kuat dan darah lemah tidak terpisah. Ya. Yang ketiga, jumlah darah Padam. kuat. Yang ketiga, jumlah darah kuat dan darah lemah tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Nampak? 3 syarat ni kena hafal, barulah kita tahu bagaimana padam-padam. Untuk mengatasi masalah kalau darah bertingkat-tingkat. Darah kuat keluar lebih dahulu. Darah lemah dengan darah kuat itu tidak diselangi oleh lain. Darah sangat lemah. Dan yang ketiga, penjumlahan daripada campuran darah kuat dan darah lemah tidak melebihi 15 hari. Cukup syarat ni baru kaedah tadi dipakai. Takut syarat ni kita pakai kaedah lain pula. Faham? Dia akan jadi ghairu mumayyizah. Seterusnya, contoh. Contoh, mengeluarkan darah kuat 5 hari. 5. Kuat tulis 3 line. 3 line. Kemudian darah lemah 5 hari. Darah kuat 3 hari, dalam 5 hari, darah lemah 3 hari. 5 hari. Kemudian darah lebih lemah 10 hari. Itu dia. Cek balik dia punya syarat. Cukup tak? Hendaklah darah kuat keluar terlebih dahulu. Cukup. Tidak diselangi antara dia dengan darah lemah itu yang lain. Tidak ada. Dan campuran keduanya itu tidak melebihi 15 hari. 10 hari saja. Maka cukup syarat. So, bila cukup syarat, barulah kita boleh gunakan kaedah tadi, iaitu darah kuat campur dengan darah lemah, kedua-duanya adalah haid. Buat macam tu. Buat gabungan. Tulis H. Sihallah. Faham? Lain? Jika 3 syarat di atas Satu je contoh bagi. Yang lain kias je lah. Kemudian, jika 3 syarat di atas tidak terpenuhi, maka yang dihukumi haid hanya darah kuat. Sedangkan darah lemah dan darah lebih lemah semua disebut istihadah. Okey. Kemudian, contoh. Mengeluarkan darah lemah 5 hari. 5. Kemudian darah kuat 5 hari. Lagi. Kemudian darah lebih lemah 10 hari. Jadi kamu boleh bagi tahu sendiri syarat nombor berapa tak cukup. Nombor 1 tak cukup. Iaitu hendaklah darah kuat keluar terlebih dahulu. Maka tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, formula dia darah kuat sahaja dihukum haid, selain daripada itu istihadah. Lagi? Contoh kedua, mengeluarkan darah kuat 5 hari. Kemudian darah lebih lemah 5 hari. Kemudian darah lemah 10 hari. Syarat nombor berapa tak cukup? Darah kuat 5 hari, darah lebih lemah 5 hari, darah lemah 10 hari. Syarat nombor 2 tidak cukup, iaitu diselangi antara kuat dan lemah oleh lebih lemah. Maka tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, yang kuat sahaja dihukum sebagai haid. Lagi? Contoh yang ketiga, mengeluarkan darah kuat 10 hari. Kuat 10 hari, lemah Darah lemah 6 hari. 6. 10 je pun 16. Kemudian darah lebih lemah 10 hari. Nampak? Syarat nombor 3 tak cukup,
iaitu campuran daripada darah kuat dan darah lemah melebihi 15 hari. Dia jadi 16. 16 tak cukup syarat. Maka kaedah yang digunakan, hendaklah darah kuat itu dikira sebagai haid. Senang ni kan? Senang tak? Ha? Senang? Senang insyaAllah. Okey? Okey? Mustahabah, mubtadi'ah, ghairu Habis. Tu je. Masalah darah 3 tingkatan. Jadi dia punya syarat dia hafal. Syarat tamyiz hafal, syarat ni hafal. Kamu tak perlu sejam lah nak hafal benda tu. Perlu ke sejam nak hafal 3 syarat? Tak perlu kan? Dah hafal pun sekarang ni. Betul tak? Cuma kita buat latihan supaya benda tu ingat. Latihan to be. Dia ingat. Itu daripada segi 3 tingkatan darah. Jadi persoalan duduk. Persoalan yang penting bila kita jelaskan tentang istihadah, saya ulang sekali, kena jelaskan sampai habis. Bukan sekadar kita bagi tahu hari berapa hari haid, berapa hari istihadah. Kita juga perlu memberitahu bila dia kena mandi, bila dia kena qada solat, dan bila dia kena qada puasa. Kalau dalam isu macam ni, kita katalah perempuan ni, ini semua tak cukup syarat ni. Faham? Bukan. Yang ni cukup syarat. Yang ni dia panggil cukup syarat tamyiz. Tamyiz lah. Kenapa kita kata cukup syarat tamyiz? Dia cukup syarat tamyiz tapi darah jenis 3 tingkatan. Kaedah digunakan masih kaedah tamyiz. Bila disebut kaedah tamyiz maksudnya yang kuat kita hukum haid, yang lemah kita hukum istihadah. So dalam surah ni lemah itu dia diberi hukum kuat, nisbah kepada lebih lemah. Faham tak? Walaupun kita panggil dia lemah, tapi nisbah kepada lebih lemah dia adalah kuat. So dia masih konsisten kaedah yang kuat adalah darah haid. Jadi kita boleh andaikan perempuan yang berlaku macam ni kali pertama. Kita ambil surah ni. Yang pertama nak beritahu berapa hari kena qada solat. Okey, surah pertama. Bilakah perempuan ni kena mandi? Dia jumlah keluar darah. Dia mula-mula sebenarnya kita kira berapakah jumlah hari dia keluar darah. 20 hari. Itu total 20. Kemungkinan haid hanya 15 hari, tak mungkin lebih daripada itu. Dia baru pertama kali keluar. So bilakah dalam surah ni dia kena mandi? Hari ke-16. Hari ke-16 dia kena mandi. Berapa hari dia kena qada solat? Berapa hari? Berapa hari? 5 hari. Kenapa? 5 darah sangat kuat, 5 darah kuat, 5 darah lemah, 10 darah sangat lemah. Yang dihukum sebagai haid adalah darah kuat campur darah lemah, iaitu 10 hari. Manakala 10 hari yang lain itu dihukum istihadah. Bilakah dia kena mandi tadi kata? 16. Kenapa hari ke-16? Sebab apa? Sebanyak-banyak haid. Berarti tak ada adat. Okey, berapa hari kena qada solat? Kenapa? Sebab hari yang dia tinggal solat dalam keadaan sebenarnya di istihadah itu adalah 5 hari. Maka 5 harilah qada solat. Faham? Surah nombor 2. Bila dia kena mandi? Hari ke berapa?
Ini untuk perempuan yang first time. Mubtada'ah. Hari ke-16. Dia akan jadi macam ni. Bila perempuan tu dah hari ke-16, dia akan tanya suami dia lah. Atau suami dia tanya, "Ustaz, sekarang ni isteri saya dah hari ke-16. Dia nak kena buat apa? Sekarang kena beritahu dia kena buat apa." Faham? Qada tu benda yang akan datang dia kena buat. Sekarang ni nak kena mandi ke tidak? Itu soalan urgent sekarang ni. So kita tak boleh, kita kena tahulah maklumat dia. Oh, maklumat macam ni. Maknanya okey, hari ni dah kena mandi terus. Kemudian kena bagi tahu lagi, bagi maklumat berapa hari dia kena qada kan. So dalam surah ni berapa hari kena qada? Berapa hari dia kena qada? Berapa? 10. Dalam surah nombor 2 tu lain ni. Dia masih lagi tamyiz ni. Sebab pakai kaedah lemah tu. Dia bukan orang mumayyizah. Dia masih tamyiz. Dia tak masuk orang mumayyizah jadi satu hari. Berapa hari? Berapa hari kena qada? 10 hari. Betul? 10 hari. Kenapa 10 hari? 5 hari pertama, 5 hari kedua, ketiga. 5 hari pertama dengan 5 hari ketiga. Betul? Betul tak? Hari ketiga lah. Maksudnya hari pertama sampai hari ke-5 punya solat, dan hari ke-11 sampai hari ke-15. Betul tak? Tiga kali pertama. Dari pertama tetap hari ke-16. Ke mana? Dia kan tak ada adat. Jadi kalau bulan kedua barulah dia terus mandi. Ini mubtada'ah. Faham tak? Lagi 5, 10. 5 kuat, 5 sangat lemah, 10. Berapa hari? Bila dia kena mandi? Dia kena 16. Berapa hari kena qada? 10. Faham kan? 10 dia kena qada. Ini surah ni, soalan ni kita tanya ni, kalau dia ini adalah mubtada'ah, okay, kita tukar. Sama je dia punya nombor ni. Berlaku pada dia bulan pertama, dia ni mumayyizah. Faham? Bulan kedua berlaku kes macam ni. Bila masuk bulan kedua, kita belajar tadi, bertukar sahaja darah daripada kuat ke lemah, terus dia mandi. Okey. Soalan pertama, bila dia kena mandi? Untuk andaian perempuan bulan kedua dengan bulan pertama adalah mumayyizah. Bila dia kena mandi? Hari ke berapa? Hari ke? Berapa? Hari ke apa? Hari ke 6. Hari ke berapa? Hari ke 6. Hari ke 6. Siapa yang tahu? Kenapa hari ke 6? Dia kena mandi hari ke-6. Memakai kaedah tukar je darah daripada kuat ke lemah, terus yang lemah itu dianggap sebagai istihadah. So dia mandi. Dia solatlah selama 5 hari dalam keadaan mustahadah. Hari ke-11 darah tukar jadi warna lain lagi lemah.
Darah tukar jadi lemah. So dia kena buat apa sekarang? Ha? Dia kena mandi lagi. Kenapa dia kena mandi lagi? Benda macam ni yang dia tak susah, tapi dia ada. Kamu kena tahu sebab je. Sebab tu kita tanya sebab. Bagi jawapan sebab apa bagi jawapan itu. Kenapa dia pada hari ke-6 dia kena mandi? Kerana ia berlaku pada bulan kedua. Bulan lepas dia mumayyizah. Memakai kaedah bila bulan kedua mumayyizah, adat dia mumayyizah bulan pertama, bertukar saja darah daripada kuat ke lemah, dia anggap dia adalah istihadah. Yang lemah istihadah. Tapi isunya lemah itu ada lagi kawan dia lebih lemah. Ternyata yang lemah itu bukanlah istihadah, haid. So dia kena mandi lagi sekali. Kenapa? Yang hari itu dah mandi dah. Mandi hari itu tak sah. Kenapa tak sah? Sebab mandi haid dalam keadaan masih haid, mana sah? So dia kena mandi hari ke-11, yang merupakan hari yang lebih lemah. Berlarutanlah darah sampailah hari ke-20. Habis. Maknanya pada bulan itu darah telah keluar selama 20 hari. Okey, bagi tahu pula berapa hari dia kena qada. 5 hari? Berapa hari? Tak ada. Masya Allah. Dia tak ada kena qada. Ada? Tak kena qada? Tak ada. Tak cakap ada. Berapa hari? 5 hari yang mana? Kena qada. Insya-Allah. Hari ke-6 tu istihadah ke haid? Kira haid selepas dia mengetahui hari yang ke-11 tu keluar darah lebih. Yalah, hari ke-6 tu haid lah. Solat yang ditinggalkan ketika haid kena qada lah. Tak kena. Lepas tu Sebab tak kena qada. Sebab hari ke-6 itu rupa-rupanya adalah haid. Dia akan berbangkit kalau puasa. Kita ambil contoh puasa. Ini baru ada isu puasa. Bila hari ke-6 darah kuat bertukar jadi darah lemah, maka dia mandi, dia sembahyang dan dia puasa. Dia puasa. Puasa hari ke-6, 7, 8, 9, 10. Kemudian keluar dari jadi lebih lemah. Lalu dia ternyata yang sebelum ni haid, sudah mandi. Kita andaikanlah hari pertama keluar darah tu hari pertama Ramadan. Hari ke-11 11 Ramadan. Hari ke-6 6 Ramadan. Jadi hari ke-6 7 8 9 10 dia puasa. Dia sembahyang, dia puasa. Jadi di sinilah baru keluar tulis QS QP. QS berapa dalam surah pertama ni? QS berapa? 0. Apa pondok tu? QS tolak je. Tak ada. QP berapa hari? Berapa hari? 10. Berapa hari? 5 hari. Berapa hari kena qada puasa? 10. Habis yang dia dah puasa hari ke-6 sampai 10 tu tak sah. Jadi kalau orang tak perasan, dia tengok, oh dia kan dah puasa 6 hari sampai ke 6 hari ke-6 10. Jadi qada puasa 5 hari je lah. Tak. Walaupun dia puasa, ternyata dia puasa
pada hari yang tidak sah puasa, iaitu dia haid, maka campur dengan 5 pertama, campur dengan 5 kedua, 10 hari kena qada. Faham? 10 hari kena qada. Kita tengok pula surah kedua. 5 surah kedua, 5 darah lemah, 5 darah sangat 5 darah kuat, dan 10 darah sangat lemah. Jadi bila dia kena mandi? Bila tu dia nak kena mandi? Bila nak kena mandi? Hari ke berapa? Hari ke berapa nak kena mandi? 5 darah lemah, 5 darah kuat, kemudian 10 darah lebih lemah. Dia kena mandi bila? Ini berlaku pada bulan kedua. Dia kena mandi bulan apa ni? Hari ke-11. Hari ke-11. Sebab ternyata dia pada bulan itu tamyiz jenis darah 3 tingkatan. Bila beralih saja darah kuat ke darah lemah kan, maka dia kena mandi. Khalas, dia mandi. Berapa hari dia kena qada semayang? Berapa hari? Berapa hari? 5 hari. Semayang yang mana satu? Hari pertama sampai hari ke-5. Faham? Berapa hari dia kena qada puasa? Kalaulah hari pertama tu hari 1 Ramadan. 10 hari. Faham? 10 hari dia kena qada puasa. Begitulah kamu kiaskan. Begitulah apa? Kita kiaskan. Okey, soalan nombor 3. 5 darah kuat, 5 darah sangat lemah, 10 darah lemah. Bila dia kena mandi? Hari ke-6 kena mandi. Bila darah kuat tukar je darah lemah, terus mandi. Berapa hari kena qada solat? Berapa hari kena qada solat? Tak ada. Berapa hari kena qada puasa? 5 hari. Faham? Jadi kita ulang lagi sekali, kena nyatakan baru penjelasan kita habis. Bila kena mandi, berapa hari kena qada solat, berapa hari kena qada puasa. Apakah qada puasa ni dia akan berlaku dalam surah yang pada permulaannya kita sangka dia haid, tapi sebenarnya bukan. Kita sangka dia bukan haid, tapi sebenarnya dia adalah haid. Ini kes tadi. Khalas. Ini untuk masalah mubtadi'ah mumayyizah pada bulan yang kedua. Faham? Nanti ditanya berapakah imkannya satu orang perempuan tinggal solat, dia boleh imkan sampai 30 hari. Faham? Dia boleh imkan sebagai sampai 30 hari. Okey, kita masuk pula pada mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Baca minhaj. Au mubtadi'atan la mumayyizatan. Cara. Di an ra'atu bi sifatin aw bi sifataini. Secara. Anda berbicara ke Mantan? Jadi apa maksud perempuan ini mubtada'ah ghairu mumayyizah? Itu dia punya taswir dia. Bi an ra'atuhu bi sifah. Yang pertama, dengan surah dia melihat darah itu dengan satu sifat. Bila satu sifat, bagaimana dia nak guna kaedah tamyiz? Kaedah tamyiz ni basic dia kena 2 sifat kan. Barulah dia boleh beza-bezakan antara ini dengan ini, kuat dengan lemah. Jadi bila disebut saja ghairu mumayyizah ni apa? Dia bagi 2 taswir. Bi ar-ra'atuhu bi sifat. Dia tengok darah yang keluar itu satu sifat sahaja, merah aja. Sama sifat semua.
kuning je, sama sifat semua. Ataupun Au bisifatan ini masalan. ataupun darah itu lebih daripada satu sifat, tetapi lakin faqadat syarta tamyiz, tak cukup syarat tamyiz yang 4. Lagi Min syuruti sabiqati. dengan syarat yang lalu, iaitu 4. Kemudian Fal adharu anna haidhaha yawmun wa lailatun. maka dalam masalah ini ada dua qaul daripada Imam Syafi'i. Untuk perempuan yang macam ni, kita nak kira darah haid dia berapa hari. Sebab dia kaedah pengurusan penentuan darah ni, sama ada kita guna tamyiz, sama ada kita guna adat, ataupun sama ada kita guna ihtiyat. Itu semua dipanggil kaedah pengurusan ataupun hukum untuk darah haid sahabat. Kita nak guna kaedah tamyiz tak boleh, sebab darah dia memang tak boleh ditamyizkan. Kita nak guna adat, dia first time, kita ada adat. Maka kita guna apa? Kita guna ihtiyat. Kita guna ihtiyat, kita ambil sekurang-kurang haid. Paling minima, satu orang perempuan ni berapa hari dia haid? Paling minima 24 jam. Maka perempuan itu hari haid dia adalah 1 hari saja bulan tu. Yang baki semua. Yang kes ghairu muizzah ni, dia punya qada jadi banyak. Faham? Dia jadi lagi banyak. Untuk bulan pertama dia kena korban lah. Bulan kedua mudah untuk dia. Okey? Bulan kedua mudah untuk dia. Jalo, baca. Fal adharu anna haidhaha yawmun wa lailatun wa tuhraha 29. Wa tuhraha 29. Lagi. Fatani tahaidu ghalibal haidi sittatan aw sab'atan. Ini yang saya bagi tambah hari tu. Ghalibnya haid 6 ataupun 7 hari tu, dia tidak ada function. Maksudnya dia tidak ada fungsi dalam penentuan hukum. Ghalib, maksud kita tahu ghalib haid perempuan ni 6-7 hari yang disebut dalam Safinah lagi, dia tak ada apa-apa function. Kalau kita berjalan di atas pendapat muktamad. Tetapi kalau kita berjalan atas pendapat muqabil azhar, maka dia ada fungsi. Itu dalam surah ini kita jadikan haid dia ghalib haid perempuan. Maksudnya 7 hari ataupun 6 hari. Maka haid dia apa? Tahaidu ghalibal haidi sittatan aw sab'atan. Lagi? Wa qila tatakhayyaru bainahuma. Ada satu lagi pendapat, wajah. Dalam masalah ni ada wajah pula, kata dia pilih. Bukan. Ashab bila dia bahaskan qaul Imam Syafi'i ni, okey, guna ghalib haid. Masalahnya ghalib haid dalam kitab sebut 2, 6, 7. Jadi 6 ke 7? Nak pakai 6 ke nak pakai 7? Maka ada satu wajah ulama Syafi'i yang tafsirkan kata Imam Syafi'i itu sebagai apa? Ambil ikut mu. Nak 6 ke, nak 7 ke, 2 boleh. Lagi? Wal asahu an-nadharu ila 'adatin nisa'i. Lagi? In kanat sittatan fa sittatun. Aw sab'atan. Nisa maksudnya nisa yang seumpama dengan dia lah, keluarga dia lebih kurang. Faham? Jadi yang asah dengan wajah ni, dia adalah tafsir kepada qaul kedua. Faham? Asah dengan wajah tu, itu qaul kedua mengatakan kita ikut adat, kita ikut ghalib. Jadi ghalib tu ada 2 nombor. Nak pakai nombor mana? Satu wajah yang dhaif mengatakan pilih. Satu lagi wajah yang merupakan muktamad mengikut adat nisa seumpama dia. Faham? Bila dia. Kemudian In kanat sittatan fa sittatun aw sab'atan fa sab'atun wa baqiyatu syahri tuhruha. faham? Khalas. Seterusnya Padam. Wal 'ibratu bi nisa'i ashiratiha min al-abawain. Dia tengok apa? Nisa Ashirah, bukan Nisa Bilad, Nisa Ashirah, keluarga dia. Keluarga dia kalau ghalib tu berapa? 6 ke 7?
Itulah yang dipakai dalam nak menentukan. Tapi ini muqabil. Faham? Daripada segi mudahnya, pendapat muqabil ni mudah lah. Faham? Sebab dia punya qada solat tu jadi sikit, berbanding kalau kita ambil sehari je. Kita akan baca contoh dia. Seterusnya, Waqila binisa'i asabatiha khasatan. lagi. Waqila binisa'i baladiha. Itu pada 3 lagi. Nisa mana nak pakai tu? Nisa asabah, nisa ashirah, ataupun nisa bilad. Muktamadnya nisa ashirah, keluarga. Kalau keluarga tak ada, barulah pergi kepada asabah. Faham? Kalau tak, baru pergi kepada bilad. Itu yang muktamad dia. Kemudian Kada fi rawdah ka'asliha wa ma'na min al-abawaini biqarinatikani al-mu'tabaru fi mahr al-mithli ma fi kifayati annahu la farqa baina al-aqaribi min al-abi aw al-ummi. lagi Aw mu'tadatun. mu'tadah. Itu lain dah. Itu nombor 3. So sekarang ni kita masuk kepada 2 daripada 7. 2 daripada 7 ni, dia ni first time keluar, kemudian terus terjangkiti dengan istihabah. Terus buka kitab. Kita nak tengok contoh-contohnya. Dia punya solusi senang je. 1 hari sahaja dihukum sebagai haid. So kita akan bahaskan secara penuh macam tadi juga. Bulan pertama dia kena buat apa, bulan kedua dia kena buat macam mana. Okey, bagi contoh. Macam misal. Contoh-contoh mubtadi'ah wa mumayyizah. Ni senang je. Dia senang je nak ingat. Susah kan ingat. Kalau dia orang Miza, dia punya haid 1 hari. Itu je lah. Perempuan tu lah yang susah nak amal. Kita bagi tahu je, dia nak amal. Faham? Okey? Mengeluarkan darah 1 bulan. Sebulan. Dia telah keluar darah sebulan. Semua sifatnya, yakni lemah atau kuatnya Sama. Lagi? Maka yang disebut haid hanya sehari semalam. Jadi yang sebut haid. Jadi cara dia, anda tulis 30 tu depan sikit. Tengah sikit. Di situ. Selari lah dengan 1 tu. Selari ya? Selari. 1. Cara buat dia. Okey. Sekarang ni kita tahu perempuan ni keluar darah 30 hari. Itu jumlah keseluruhan. Dan 1 warna je. Manakah dia ni ghairu maizah. Dalam kes mubtada'ah. Maka dia punya haid dia adalah sehari saja. Jadi kita potong 2. 30 tu potong 2, 1 29. 1 29. Macam tu cara dia. Jadi tu dia lah 1 haid 29 istihabah. Faham? Macam tu cara tulis dia. Habis dah? Tak habis lagi. Pertama kali kena bagi tahu dia kena mandi hari ke berapa. Dia keluar darah merah. Hari ke-16 keluar lagi. Masih keluar. Bila hari ke-16 keluar, confirm dia dah confirm dia istihadah. Cuma istihadah balik mana tu tak dapat confirm lagi. Cuma yang pastinya apa dia? Dia istihadah bulan tu. Bulan pertama terus istihadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So dia kena mandi hari ke berapa? Hari ke 16. Mandi hari ke 16. Macam nak tulis ya? 16. Adak solat. AS. Adak solat dia kena terus sembahyang. Okey? Adak solat. Bapa hari ke apa? Itu dia lain kot. Adak solat dia apa?
Adak solat tu maksudnya mandi. Hari ke-16. Tapi kalau tu 16 kan ingat 16 hari pula. Ha? Ha? Kat bawah. Apa dia? Kat bawah 30. Oh, yang bawah 30 tu. Ha, betul lah. Jadi kalau bagi buat tu, mandi tu kita buat macam ni. Satu, kan? Kemudian garisan tengah tu garis sampai ke bawah. Bawah. Sampai bawah. Itu bagi apa? Air mandi. Air kan jatuh. Itu tanda mandi. Faham? Adak solat. Tu di bawah AS. Tu di bawah garisan tu. Tu di bawah garisan tu. Oh, dah. Itu lain lah. Itu bulan kedua, mana boleh mandi lagi? Ha? Ha? Mana? Mana? Dia terobos. Dia terobos. So, tidur jalan. Kau tak sana. Mana terus? Kisah. Okey. Ini apa? Contoh. Apa ni yang masalah? Hari ke-16 kena mandi. Hari ke-15 ini terobos. Setelah ini dia mandi. Dan ini ada solat. Saya mandi. Nanti esok pada solat ini kita mandi setelah terobos. Tak mandi je. Kalau busuk hanya tahu lepas tu lah. Kan? Tapi ini surah apa ni gambar? Ini bukan surah. Ini bukan surah ni kan? Ini surah Ma'idah. Ini bukan Ghairu Ma'idah. Okey. Dia terlalu tahu lepas tu. Okey. Jadi bukan mandi, tak boleh mandi lagi. Untuk ni. Kita padam balik panjang tu. Dia dalam surah ni, perempuan ni 29 tu kita pecah lagi kepada 2. Pecah 2. Pecah, tulis 14. 14 bagi 14. Bagi 14 apa? 14 juga. Bagi 29 14. Okey? Bagi 15. Jadi berlaku macam ni. Jadi perempuan ni, ini kali pertama keluar, dia nak kena mandi hari ke berapa? So dia kena mandi pada hari ke-16. Faham kan? Hari ke-16 mandi. Hari ke-16 dia mandi. Itulah mandi tu. Tarik bawah sikit. Lepas habis tu hari ke-16 tu. Kan? Mandi. Kemudian dia kena qada solat berapa hari? Dia kena qada solat berapa hari? 14. So di bawah 14 tu QS. Qada solat 14 hari. Faham? Qada solat 14 hari. Dan bawah 14 tu tulis istihadah. Bawah 15 pun istihadah tak? Sama kan? Dua-dua istihadah. Faham? Dua-dua istihadah. Dia macam tu. Dia punya matematik dia. Ini untuk bulan pertama. Faham? Nanti dia beritahu bulan kedua. Macam? Contoh yang kedua, mengeluarkan darah 4 bulan. 4 bulan. Tashkil terus. Darah dia keluar, dia terus tashkil. Untuk keluar 4 bulan. Faham tak? Dah lah, darah dia tu orang baru. Terus tashkil 4 bulan. Semua sifat dia 120 hari. Faham? Darah keluar 120 hari. Sama sifatnya.
maka yang disebut haid hanya 4 hari 4 malam. 4 hari dalam masa 120 hari tu dia punya haid 4 hari je. Jadi anda kena buat 1 29 1 29 1 29 1 29. Faham? Pecah dia. Buat garisan macam ni juga, tapi 1 29 1 29 4 kali 1 29. 120 tu bagi panjang sikit, supaya 129 semua masuk bawah dia. Ha. Buat 129 129. Nampak macam tu tulis dia. 129 129 129. Ni lah. Maka dia punya haid itu 4 hari je. 4 hari sahaja. Tapi yang dia punya tarabus tu, hari yang mana dia sebenarnya bukan haid istihadah, tapi dia kena buat macam orang haid juga. Bulan pertama je akan berlaku macam tu. Bulan kedua, ketiga, keempat tak berlaku. Faham tak? Jadi inilah, tulis lah. Yang mana satu haid, satu istihadah. H-I-S-T H-I-S-T H-I-S-T. Faham? Lagi? Nampak? Jadi sama juga isu ni. Bila dia kena mandi? Bulan pertama dia mandi pada hari ke-16. Dan bulan pertama dia kena qada 14 hari. Dia ni bila masuk je bulan kedua, maksudnya habis je 30 hari, masuk je bulan kedua, dia haid. Maksudnya dia tinggalkan semayang semua. Berlalu je 1 hari daripada bulan kedua, dia terus mandi. Kemudian 29 hari dia semayang sebagai orang istihadah. Masuk bulan ketiga, hari pertama dia haid. Habis hari pertama dia mandi. Bulan keempat pun sama. Hari pertama dia mandi, dia haid. Habis je dia mandi. Faham? Jadi untuk perempuan yang mana mubtada'ah ghairu mumayyizah, bila bulan kedua habis je 1 hari terus mandi. Faham? Mubtada'ah mumayyizah bulan kedua sebenarnya dia dah jadi mu'tadah. Maka bulan kedua tukar saja darah daripada kuat ke lemah terus mandi kan. Formula dia kan. Untuk dia ni masuk je bulan kedua, berlalu 1 hari, maka terus saja dia mandi. Faham? Kenapa dia ambil adat bulan lepas? Adat bulan lepas haid dia 1 hari. Adat bulan ni anggarannya pun macam tu lah juga. Tapi dia boleh berlaku sebaliknya. Faham? Dia boleh berlaku sebaliknya. Tiba-tiba bulan kedua dia jadi mumayyizah pula. Dia cerita jadi lain. Faham? Cerita dia jadi lain. Tapi buat masa sekarang dia buat macam tu lah. 1 hari terus mandi. Lepas tu solat. Lagi? Contoh yang ketiga, mengeluarkan darah 16 hari. 16. Darah keluar 16 hari. Semua sifatnya sama. Sama. Maka yang disebut haid hanya sehari semalam. Sehari je. Potong 2. 1.15. 16 hari. Ghairu mumayyizah. Mubtada'ah. Haidnya 1 hari saja. Siapa? Lagi? Contoh yang keempat. Mengeluarkan darah 25 hari. 25 hari keluar darah. Yang 23 jam darah kuat. 23 jam. 23 jam je dah buat. Faham? Tulis. Bawah tu tulis pecah 2, 23 jam. Oh, bukan. Padam balik semua. Tulis 23 jam. 23 jam dengan 24 1 jam. Dan 1 jam. 23 jam. Bukan, 24 hari 23 jam. Pening ni. Nak tulis 25 balik. 25. Nak tulis tu.
25 hari jumlah semuanya. Lepas tu bawah tu 23 jam, tulis kuat. 23 jam, 2 line. Bawah dia tulis 23, kecil sikit lah. 23 jam, 2 line. Okay. 24 plus 1 jam. 24 plus 1 jam, darah lemah. Faham? Jadi dia ni mumayyizah ke ghairu mumayyizah? Ha? Ha? Mumayyizah. Mumayyizah ke ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah. Syarat nombor apa tu cukup? Daripada 4. Syarat nombor 1, darah kuat hendaklah mencapai ataupun tidak kurang 24 jam. Jangan 23 jam je. So walhasilnya dia ghairu mumayyizah. So bila dia ghairu mumayyizah, maka Yang disebut haid hanya satu hari saja. Satu hari saja haid. Faham? Satu hari haid, 14 hari qada solat. Faham? Tarabbus qada solat, istihadah. Dia potong bawah lagi. Bawah dia lagi. Satu hari haid, 14 hari tak 14 hari dulu. 14 hari garis bawah 14 hari qada solat, QS. Faham? Kemudian baki lagi. Baki berapa? Baki lagi 6. Baki 6 pula. Baki lagi 10. 10 semayang secara tunai. Tunai. AS, Amerika Syarikat. Faham tak macam tu? Dia pecah. Qada solat 14 hari, yang baki daripada 14 hari dia semayang dalam waktunya. Tak ada qada. Yang lain-lain semua kias. Berapa contoh lagi? Sama je kan? Itu kamu baca sendiri boleh faham. Okey, baca seterusnya. Masalah bulan hadapan. Bagi mubtadi'ah ghairu mumayyizah untuk bulan pertama diwajibkan mandi setelah darah yang dikeluarkan genap 15 hari 15 malam. Okey, tadi dah terangkan. Jadi bulan pertama memang dia kena korban lah. Bila genap sahaja barulah dia mandi. Tapi dia itu ghairu mumayyizah, haidnya sehari je. Lagi? Dan dia diwajibkan mengqada solat selama 14 hari. 14 hari kena qada solat. Iaitu solat hari kedua sampai hari ke-15. Yes. Lagi? Sedangkan untuk bulan kedua dan selanjutnya dia diwajibkan mandi setelah darah yang dikeluarkan genap sehari semalam. Genap je sehari semalam terus mandi. Bulan kedua. Seterusnya? Dan pada bulan-bulan ini dia tidak mempunyai hutang solat. Bulan seterusnya tak adalah hutang sebab dia tak ada. Sebab dia dah tahu dah trend dia. Faham? Dia dah tahu adat dia. Yang pertama memang dia tak tahu, dia kena buat secara ihtiyat dulu. Tunggu 15. Kalau lebih mandi, bulan depan dia ikut trend sebelum ni. Okey, perempuan ni dia akan ikut trend ni. Insya-Allah lagi. Mustahadah, muqtadah. Habis. Muqtadah, mumayyizah. Jadi kita ambil contoh perempuan yang mana bulan pertama, padam ni. Bulan pertama adalah ghairu mumayyizah, bulan kedua dia normal. Dia dah tak istihadah. Macam-macam boleh jadilah. Macam-macam boleh jadi. Bulan pertama dia adalah ghairu mumayyizah. Bukan, bulan pertama dia mustahadah mumayyizah. Ataupun bulan pertama dia mustahadah ghairu mumayyizah. Bulan kedua dia jadi macam mana? Jadi macam-macam. Dia jadi normal mungkin. Dia jadi mumayyizah. Daripada ghairu mumayyizah jadi mumayyizah mungkin. Daripada mumayyizah jadi ghairu mumayyizah pun mungkin. So kita ambil yang surah kita sekarang. Mubtada'ah di bulan pertama dia ini adalah apa? Ghairu mumayyizah. So 30
Ini bulan pertama ni 30. Maka kita telah hukum bulan pertama dia 1.29. Betul tak? Masuk sahaja bulan kedua, 1 tu, hari pertama tu, si perempuan ni bila masuk je bulan kedua, hari pertama dia haid, dia tak solat. Habis je pusingan hari pertama dia mandi. Jadi sebab dia kias dengan bulan lepas ni. Jadi darah keluar ni 1, 2, 3, 4, 5. Dia semayang kan? Hari kedua dah semayang lah. Dia semayang, dia puasa 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 14. Contoh 14 darah berhenti, tak keluar dah. Faham? Dia ni, kes ni dipanggil bertukar daripada ghairu mumayyizah menjadi normal. Bukan mumayyizah lagi pun, normal. MGM transform kepada apa? Normal. Itu dia atas kepala dia, MGM transform. Tak adalah transform, anak panah je. N je. MGM transform normal. So bulan kedua dia 14 hari, tulis 14. 14. Itu yang berlaku pada dia. Dia ni dah buat macam mana? Dia dah buat kias yang bulan lepas. Jadi dia hari pertama sahaja dia berperilaku sebagai orang haid. Hari kedua dia mandi, dia solat dan seumpamanya. Sekarang hari 14 berhenti. Rupa-rupanya tabayyana annaha ghairu mustahadah fi hadha syahr. Rupa-rupanya dia tidaklah istihadah. Jadi apa nak buat pada dia? Cuba kita solusi dia. Bila dia kena mandi? Dia kena mandi. Dia dah mandi dah hari tu? Dia kena mandi lagi sekali. Sebab mandi hari tu rupanya dia mandi adalah hari haid. Faham? Sebab 14 ni semuanya haid. Dia tak jadi satu hari dah. 14 ni semuanya haid. So dia mandi hari yang berhenti tu mandi lah. Berapa hari perlu qada solat? Tak perlu, 0. Sebab semuanya adalah apa? Haid. Berapa hari perlu qada puasa? Semua sekali. Dia dah puasa 13 hari. Faham? 13 hari puasa. Sebab dia anggapan dia istihadah sama macam bulan lepas. Tapi ternyata bang, puasanya itu dibuat dalam masa haid. Maka so dia kena qada puasa 13 hari. Itu dia. Qada puasa 13 hari, qada solat 0. Qada puasa dia kat tepi. QS 0, tak ada. Qada puasa 14. Faham? Qada puasa diikutlah bulan puasa tu berapa. Ini kita andai kira daripada awal tu kira puasa. Mandi pada hari berhenti mandi. Ini dia panggil mubtada'ah mumayyizah, ghairu mumayyizah. Pada bulan kedua dia jadi normal. Dia jadi normal. Okey, kita buat satu lagi akhir. MGM mubtada'ah ghairu mumayyizah transform dia jadi mubtada'ah dia jadi mumayyizah lah. Dia jadi mumayyizah pula. Dia bila bulan kedua je dia ni dimasukkan dalam kategori muqtadah, faham? Mumayyizah. MM. Ya, Mahathir Muhammad. MM. Okey. Jadi bulan pertama macam biasa 30. Bulan pertama macam biasa 30. Jadi bulan kedua, hari pertama dia berperilaku seperti orang haid. Kemudian macam biasa lah. Macam biasa.
darah dia pada bulan tu 15 kuat. Faham? Kemudian 15 lemah. Sebulan juga, sama macam bulan lepas, tapi lain. Jadi dia hari kedua dia solat kan, solat sampailah tiba-tiba hari ke-16 darah tukar jadi lemah. Bulan lepas hitam tu sampai habis bulan, tapi dalam bulan ni dia tak, dia hitam hari ke-16 jadi lemah. So maknanya pada bulan ini dia telah bukan macam bulan lepas dah, dia adalah mumayyizah. So mumayyizah dia tak, bila bergabung dengan adat, bukan bertembung dengan adat, maka mumayyizah menang. Tamyiz dipanggil at-tamyiz. Bila digabungkan dengan adat, kita tarjihkan tamyiz berbanding adat. Maka maknanya apa? Maknanya pada bulan ini dia adalah mumayyizah. Kita akan pakai kaedah yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Dia tak pakai dah kiraan satu hari sahaja haid untuk bulan ni. Tapi masa mula-mula dia bertindak seperti itu. Tapi bila hujung baru dia tahu sebenarnya. So berapa hari dia perlu qada salat? Berapa hari? Berapa hari kena qada salat? Tak perlu qada. Berapa hari kena qada puasa? 15 hari contoh. Kita terbalikkan, 15 lemah pertama, betul 15 kuat pula. Faham? Tak payah padam, buat bawah je. 15 lemah, 15 kuat. Jadi kita dah belajar sebelum ni, kalau daripada kuat, daripada lemah tukar kuat, maka yang kuat tu jadi haid. Maka dia kena tunggu lagi. Dia tunggu, memang betul-betul berhenti 15. Cukup syarat tamyiz. Faham? So bila cukup syarat tamyiz, maknanya apa? Bulan itu dia mumayyizah. So bila bulan itu dia mumayyizah, berapa hari dia kena qada solat dia? 15 hari. Faham? 15 hari tu maksudnya 2 hari yang pertama tu. Berapa hari dia kena qada puasa dia? Berapa hari? 30 hari. Sebab dia dah tak puasa sebulan. Bila dia kena mandi? Hari ke berapa? Dia kena mandi bila habisnya darah kuat tu. Faham tak? Darah kuat tu habis, mandi lah. Ini kita buat cukup syarat tamyiz. Tapi kalau contohnya darah kuat tu jadi 17, buat satu lagi. Bulan kedua ni 15, 17. Macam mana? 15, 17. Lima 15-17 ni apa? Ghairu mumayyizah kan? So, ghairu mumayyizah pakai kaedah apa? Ghairu mumayyizah dipakai kaedah. Dia ghairu mumayyizah ni, dia ni di dalam surah ni dipanggil mu'tadah ghairu mumayyizah. Maka dia kena pakai yang bulan lepas punya. Bulan lepas haid dia berapa hari? Sehari. So hari, satu hari. Jadi 15 tu potong 1, 14. Maka itu haid. Bila yang 17 tu potong 15, 2. 15, 2. Jadi 2 tu potong lagi 1, bawah 1. So 1 tu haid. Kemudian 15 tu semua istihadah. Istihadah. Okey? Istihadah.
So jumlah solat yang dia nak kena qada, solat yang dia kena qada adalah apa? Berapa hari? 14 campur 15. 29 hari. Yang bulan ketiga tu dah jadi lain pula. Macam kecap lah dia. Faham tak? Dia boleh jadi macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.